Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Mursyid bin Zulkifli bersama rakan-rakan saya akan membentangkan tentang sebuah kajian yang mengkaji kesilapan struktur ayat bahasa Mandarin yang dilakukan oleh pelajar penutur natif bahasa Mandarin. Apakah itu penutur natif? Penutur natif ialah orang yang telah bertutur dalam suatu bahasa itu sejak kecil lagi. Dalam kajian ini, taksonomi strategi permukaan oleh Dule, Bird dan Krashen pada tahun 1982 telah digunakan untuk mengenal pasti, mengelaskan dan membincangkan kesilapan struktur ayat yang dilakukan oleh para pelajar. Guru memainkan peranan awal dalam mengesan kesilapan struktur ayat penulisan murid. Kesilapan yang telah dilakukan murid telah membuatkan Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil beberapa inisiatif untuk menyelaraskan tahap kurikulum seiring dengan arus masa. Menurut Nik Safiah Karim pada tahun 2004, menulis ialah antara satu kemahiran yang amat susah untuk dikuasai oleh murid. Setelah beberapa inisiatif diambil oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, akhirnya standard kurikulum bahasa Cina telah diwujudkan. Standard kurikulum bahasa Cina memerlukan pelajar untuk menguasai kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa Mandarin. Seterusnya, saya serahkan pembentangan kepada saudara Syamim. Baiklah, saya akan menerangkan sorotan literatur. Di Malaysia, kemahiran menulis turut dititik beratkan dalam sistem pendidikan sejak dari sekolah rendah. Semakan kurikulum baharu sekolah rendah telah dilaksanakan sejak tahun 2003. Kurikulum ini masih mewajibkan pelajar sekolah rendah Cina mengambil kertas peperiksaan bahasa Cina dalam penilaian sekolah rendah atau dikenali sebagai UPSR. Format soalan ujian ini ditamatkan pada tahun 2015. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengumumkan format baru ujian penilaian sekolah rendah UPSR pada 28 September 2015. Kertas penulisan bahasa Cina masih dikekalkan tetapi kemahiran menulis yang diperlukan telah dipertingkatkan. Penguasaan kemahiran menulis diperlukan supaya dapat membuat penyampaian idea dan maklumat yang betul dan tepat. Sepanjang proses penguasaan ini, pelajar banyak melakukan kesilapan dalam penulisan, terutamanya kesilapan dalam struktur ayat. Struktur ayat yang lengkap ialah struktur yang disusun mengikut frasa yang betul dan maksud ayat yang disampaikan dengan sempurna. Untuk mengkaji kesilapan struktur ayat ini, analisis kesilapan diaplikasikan. Istilah kesilapan menurut Nik Safiah Karim 1986 merujuk kepada penggunaan bahasa yang menyimpang daripada sistem bahasa atau peraturan bahasa yang telah dipersetujui. Sama ada di peringkat sebutan, pilihan kata, susunan frasa atau ayat. Oleh yang demikian, kesilapan merujuk pada penyimpangan daripada tata bahasa seorang penutur jati dewasa yang menonjolkan kemahiran bahasa antara seorang pelajar. Menurut James 1998, menyatakan bahawa kesilapan yang dilakukan pelajar dapat dikesan melalui analisis kesilapan untuk pemulihan dapat diusahakan melalui taksonomi strategi permukaan atau surface strategi taksonomi oleh Dule, Bird and Krashen 1982. Kesilapan struktur ayat dapat dikelaskan kepada 4, iaitu kesilapan penyusunan kata, kesilapan pengurangan, kesilapan penambahan dan kesilapan pemilihan kata. Kesilapan penyusunan kata menurut Dule, Bird and Krashen 1982 merujuk kepada kesilapan aturan sesuatu perkataan atau frasa dalam struktur ayat. Kesilapan pengurangan pula ialah kesilapan pengguguran penggunaan perkataan yang perlu sehingga menyebabkan ayat tidak lengkap. Sementara kesilapan penambahan merupakan kemasukan sesuatu perkataan yang tidak perlu di dalam frasa ayat. Menurut Dule, Bird and Krashen 1982, kesilapan pemilihan kata melibatkan pemilihan perkataan tidak bertepatan atau salah yang mempengaruhi maksud ayat. Kajian-kajian lepas yang dijalankan oleh Azizi Y 2012, Muftah 2013 dan Lia A 2015 berfokus pada analisis kesilapan pembelajaran bahasa kedua iaitu bahasa Inggeris. Didapati bahawa kajian lepas kekurangan analisis kesilapan pada pembelajaran bahasa ibunda iaitu bahasa Mandarin. Maka, suatu kajian diperlukan untuk analisis lanjutan. Analisis punca kesilapan adalah penting. Antara punca utama membawa ke arah kesilapan ialah kekurangan motivasi pelajar menurut Azadeh 2012, Sri Widyan Hartati 2013 dan Azizi Y 2012.
Azadiah 2012 membuktikan bahawa kekurangan pengetahuan, pembenaraan kata, keyakinan dalam pertuturan, umur, tahap pendidikan dan sikap negatif terhadap pembelajaran dan pertuturan boleh menjadi faktor utama yang mendorong kepada kesilapan dalam tatah bahasa. Selain motivasi, pengaruh bahasa ibunda membawa kepada kesilapan tatah bahasa. Dapatan kajian Muftah 2012 dan Liar 2014 menunjukkan bahawa bahasa ibunda memberi impak pada silapan. Justru, latihan adalah perlu bagi memperkukuh kemahiran tata bahasa dan mengurangkan kesilapan. Untuk kajian ini, terdapat 3 objektif yang utama iaitu mengenal pasti kesilapan struktur ayat bahasa Mandarin oleh pelajar penutur natif. Yang kedua, mengkelaskan kesilapan struktur ayat bahasa Mandarin menggunakan taksonomi strategi permukaan oleh Dule, Bird and Crescent 1982. Dan akhir sekali, membincangkan punca kesilapan struktur ayat bahasa Mandarin yang dilakukan pelajar. Bagi metodologi kajian ini, secara umumnya dijalankan untuk menganalisis jenis dan punca kesilapan struktur ayat bahasa Mandarin. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah deskripsi kualitatif iaitu analisis teks dan temu bual. Seramai 30 orang pelajar tahun 3 berbangsa Cina yang mempelajari bahasa Mandarin sebagai bahasa utama dari sekolah rendah jenis kebangsaan Cina terlibat dalam kajian ini. Setiap responden dikendaki membina ayat bahasa Mandarin berdasarkan 10 gambar ayat tunggal yang tidak berkait dengan diberikan kepada mereka. Gambar dipilih mempunyai hubung kait dengan kehidupan seharian pelajar seperti keadaan di pasar, suasana dalam jamuan, pembelian membeli makanan di kantin, permainan bola sepak dan aktiviti bersembang. Setiap pelajar dapat dikaitkan dengan kata nama dan kata kerja tertentu. Untuk membina ayat yang lengkap, responden dikehendaki mengolah struktur ayat menggunakan kosakata yang difikirkan sesuai. Sebanyak 300 buah ayat berjaya dikumpul dalam kajian ini. Ayat-ayat ini disemak dari segi ketetapan bahasa dan makna menggunakan buku Sin Bian Sin Tai Hai Yu edisi kedua oleh Jan Bin 2008 sebagai pedoman. Kesilapan struktur ayat yang kesan menjelaskan kepada 4 kategori mengikut taksonomi strategi permukaan oleh Dule, Bird, Crescent 1982 iaitu kesilapan pengurangan, penambahan, pemilihan, kesilapan dan penyusunan kata. Peratus setiap jenis kesilapan dapat dikira berdasarkan formula di bawah iaitu peratus kesilapan bersamaan dengan frekuensi kesilapan per jumlah kesilapan didarabkan dengan 100%. Setelah mengkelaskan kesilapan yang dilakukan oleh responden, pembetulan akan dibuat dan seterusnya responden ditemu bual untuk mendapat input bagi punca kesilapan ini. Seramai 10 orang responden yang paling banyak melakukan kesilapan telah dipilih untuk ditemu bual. Seterusnya, saya akan meneruskan kepada pembentang seterusnya untuk menganalisis data. Jadi seterusnya, saya, Alif Tajwin, Syed Najib dan Fuad Roslan akan membentangkan analisis kajian. Jadi analisis kajian yang pertama ialah kesilapan penyusunan. Jadi kesilapan penyusunan menyukarkan pembaca untuk memahami maksud yang hendak disampaikan. Jadi dalam kajian ini terdapat 2 jenis kesilapan penyusunan yang dilakukan oleh responden, iaitu kesilapan pada penyusunan frasa sendi dan frasa kerja. Jadi mari kita lihat kesilapan penyusunan frasa sendi terlebih dahulu. Jadi ayat yang silap ialah Ali dan Acing sedang bermain bola di padang. Jadi apa yang silap? Di dalam bahasa Mandarin, frasa sendi sebenarnya harus diletakkan di hadapan frasa kerja. Jadi di dalam ayat ni frasa sendi diletakkan di belakang frasa kerja iaitu di padang dan frasa kerjanya bermain bola. Jadi pembetulan Ali dan Acing sedang di padang bermain bola. Jadi frasa sendi haruslah diletakkan di hadapan frasa kerja. Jadi mari kita lihat kesilapan penyusunan frasa kerja pula. Murid-murid beratur di kantin membeli makanan. Jadi sama sahaja seperti penyusunan frasa sendi. Frasa kerja harus diletakkan di belakang frasa sendi. Jadi ayat yang betul ialah murid-murid di kantin beratur membeli barang. Jadi mari kita bergerak kepada kesilapan pengurangan. Jadi menurut Dule, Bird dan Crescent 1982, kesilapan pengurangan dalam ayat melibatkan pengguguran penggunaan perkataan yang perlu sehingga menyebabkan ayat tidak lengkap dan maksud asal gagal disampaikan. Jadi maksud dekat sini ialah kesilapan pengurangan ini ia telah menggugurkan perkataan yang sepatutnya ada di dalam ayat tersebut. Jadi dia telah gugurkan perkataan yang sepatutnya ada. Jadi bila perkataan tersebut tak ada, ayat menjadi tidak lengkap dan maksud asal gagal disampaikan.
Jadi kesilapan pengurangan dalam struktur ayat di dalam kajian ini yang dilakukan oleh responden ialah kata kerja, kata bantu dan kata adjektif. Jadi mari kita lihat kesilapan pengurangan untuk kata kerja terlebih dahulu. Jadi ayat yang silap, saya dengan tidak sengaja memukul kaca. Saya akan dengan jujur memberitahu ibu. Jadi sebenarnya apa yang hendak disampaikan oleh responden ialah saya memecahkan kaca dengan tidak sengaja. Saya akan memberitahu ibu dengan jujur. Jadi kenapa ayat ni silap? Jadi mari kita lihat pembetulan. Pengurangan perkataan iaitu po yang apabila digabungkan dengan ta membawa maksud memecahkan. Jadi faham? Mesti tidak faham kan? Jadi mari saya terangkan. Jadi kita lihat kembali ayat yang silap. Saya dengan tidak sengaja memukul. Sebenarnya responden hendak menyatakan memecahkan, tapi dia meletakkan perkataan memukul. Jadi sebenarnya perkataan memecahkan di dalam bahasa Mandarin, di dalam Hanzi ialah ta po. Ta po. Jadi responden hanya meletakkan perkataan ta. Jadi dia telah gugurkan perkataan po. Jadi sebenarnya ayat yang betul ialah ta po. Ta po. Yang membawa maksud memecahkan. Jadi mari kita lihat kesilapan pengurangan kata adjektif pula. Jadi mari kita lihat ayat yang silap. Abang dengan tidak sengaja memecahkan ibu suka pasu bunga. Jadi sebenarnya apa yang hendak disampaikan oleh responden ialah abang telah memecahkan pasu bunga kesayangan ibu. Jadi dia hendak sampaikan kesayangan, tapi dia tulis suka. Jadi sebenarnya dia ada pengguguran di dalam ayat ni, iaitu apa penggugurannya? Kita lihat di pembetulan. Kata adjektif yang betul ialah shin ai, membawa maksud kesayangan. Jadi dalam ayat yang silap, responden hanya meletakkan perkataan ai dan dia telah gugurkan perkataan shin. Jadi ai ni sebenarnya suka, bukan kesayangan. Dalam bahasa Mandarin, ai ni sebenarnya maksud dia adalah cinta, bukan suka. Jadi responden telah melakukan kesilapan. Jadi ai ialah cinta. Macam ada satu lagu tu, wo ai ni I love you. Kan, I itu maksudnya cinta, bukan suka. Jadi responden telah melakukan kesilapan. Jadi ayat yang betul, perkataan yang betul ialah shin ai yang bermaksud kesayangan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Najib bin Wan Ali akan membentangkan dua dapatan kajian, iaitu kesilapan penambahan dan kesilapan pemilihan kata untuk artikel yang bertajuk Kesilapan Struktur Ayat Bahasa Mandarin dalam kalangan pelajar penutur natif. Kesilapan penambahan. Kesilapan penambahan merujuk kepada tambahan sesuatu perkataan yang tidak diperlukan untuk ayat lengkap. Contoh kesilapan penambahan ialah seperti ulangan kata ganti nama dan kata sendi. Contoh ayat untuk kesilapan penambahan. Setelah makan, kakak sedang membasuh baju di tandas dengan menggunakan air. Frasa dengan menggunakan air yang hadir telah menyebabkan kesilapan berlaku. Walaupun kita tahu aktiviti membasuh baju memerlukan air, namun penjelasan terperinci tidak diperlukan. Kesilapan ini menyebabkan pembaca menyangka bahawa terdapat cara lain untuk membasuh baju selain menggunakan air. Jika ayat tersebut kita noktahkan selepas perkataan tandas, sebagai contoh, setelah makan, kakak sedang membasuh baju di tandas. Ini merupakan ayat yang lengkap. Justru, penjelasan terperinci tidak diperlukan. Seterusnya ialah kesilapan pemilihan kata. Menurut James 1998, kesilapan penggunaan kata merujuk kepada kesilapan pemilihan sesuatu perkataan untuk digunakan. Kesilapan ini mempengaruhi maksud ayat, lantas menyebabkan maklumat gagal disampaikan. Kesilapan ini melibatkan pemilihan kata seperti kata nama dan kata kerja. Contoh ayat untuk kesilapan pemilihan kata, Ming Ji dan Wei Ming di semak bermain bola. Berikut merupakan ayat terjemahan terus daripada bahasa Mandarin.
maksud sebenar yang ingin disampaikan ialah Ming Ji dan Wei Ming bermain bola di padang. Kata nama yang sepatutnya digunakan ialah Chow Chang, iaitu bermaksud padang yang disesuaikan dengan aktiviti bermain bola. Namun, responden menggunakan perkataan Chow Chong yang bermaksud semak. Oleh hal yang demikian, pemilihan kata yang salah telah menyebabkan mesej yang cuba disampaikan gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fuad bin Roslan. Saya akan meneruskan pembentangan dapatan kajian yang seterusnya, iaitu kesilapan dalam bentuk, bunyi dan makna perkataan dalam bahasa Mandarin. Untuk pengetahuan semua, bahasa Mandarin tidak seperti bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, di mana bahasa Melayu dan bahasa Inggeris mempunyai gabungan 26 abjad. Namun begitu, bahasa Mandarin mempunyai keunikan dan perkataan yang tersendiri dari segi bentuk, bunyi dan makna perkataan. Kesalahan pertama yang dilakukan oleh responden berbahasa Cina dalam menulis perkataan ialah kesilapan menulis bentuk perkataan. Kesalahan ini berlaku apabila responden keliru dengan perkataan yang hampir sama bentuk. Sebagai contoh, perkataan ifu dan perkataan ibau, di mana fu dan pau mempunyai bentuk yang hampir sama, dan ini menyebabkan responden terkeliru untuk menulis bentuk perkataan yang sebenar. Selain itu, responden berbahasa Cina juga turut melakukan kesilapan homofon, iaitu kesilapan bunyi. Kesalahan ini berlaku apabila responden terkeliru dengan perkataan yang mempunyai bunyi yang sama. Sebagai contoh, perkataan syetang yang bermaksud kantin dan perkataan syetang yang tidak mempunyai maksud apa-apa. Kesalahan ini berlaku apabila pelajar mendengar perkataan yang hampir sama ini dan menyebabkan mereka keliru untuk menulis perkataan yang betul. Seterusnya, responden berbahasa Cina juga turut melakukan kesilapan sinonim, iaitu kesilapan menulis perkataan yang mempunyai maksud yang sama. Sebagai contoh, perkataan ju dan perkataan pang. Kedua-dua perkataan ini mempunyai maksud yang sama, iaitu menolong. Namun begitu, cara penggunaannya di dalam ayat berbeza, dan perkataan yang sesuai untuk digunakan di dalam ayat ialah perkataan pang. Dapatan kajian yang seterusnya ialah kesilapan disebabkan bahasa verbal. Bahasa verbal iaitu bahasa pertuturan seharian. Kesilapan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat berketurunan Baba Nyonya, iaitu masyarakat Cina, tetapi pertuturan seharian mereka di dalam bahasa Melayu. Mari kita lihat beberapa contoh kesilapan yang mereka lakukan di dalam pertuturan seharian mereka. Contoh pertuturan yang salah yang dilakukan dalam pertuturan seharian kaum Baba Nyonya ialah abang tidak nampak kereta robot dia. Ayat sebetulnya ialah abang kehilangan kereta robotnya. Ayat ini dianggap salah kerana penggunaan tidak nampak, di mana mereka menggunakan perkataan yang mudah difahami. Hal ini berlaku kerana pertuturan seharian mereka di dalam bahasa Melayu, dan ia adalah pertuturan yang mudah untuk difahami apabila kita menggunakan perkataan seperti tidak nampak menggantikan kehilangan. Jelaslah di sini bahawa pertuturan seharian seseorang mampu mempengaruhi penulisan bertulisnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, pertuturan seharian mampu mempengaruhi kesilapan pelajar semasa belajar dalam suatu bahasa. Apabila pelajar menggunakan struktur verbal yang bercampur aduk dalam pertuturan seharian, maka mereka juga akan terpengaruh untuk menggunakan struktur ayat yang bercampur aduk dalam penulisan mereka. Kebanyakan pelajar tidak sedar semasa melakukan kesilapan bahasa, malah mereka juga tidak mengambil peduli tentang kesalahan pertuturan mereka. Jadi, dengan adanya kajian ini, kami berharap agar kajian ini dapat dijadikan panduan untuk para pelajar membaiki kesilapan struktur ayat bahasa dalam penulisan mereka. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.